Lain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nishur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, cikgu ada siapa ni? Arni, Akif, Arsyad, Helmi, Muhammad Hazim, Alisha, Sofia, Fakihah, Aminah, Rabiah. Alright. Jadi murid-murid, kita dah habis belajar sehingga penyelesaian masalah melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey. Jadi murid-murid, hari ini kita masuk tajuk baru, tajuk wang. Tapi sebelum masuk tajuk wang, okey, cikgu ceritalah. Seandainya kalau kita kat sekolah, muka surat 103, 104 ni, cikgu akan berikan latihan ni kepada murid dan kita akan buat bersama-sama. Okey. Kerana apa? Murid-murid, kalau murid-murid perasan dalam buku teks, okey, sebenarnya kita tak perlu pun beli buku aktiviti tambahan kalau tanya Cikgu Suhaimi, tak perlu pun. Kerana di dalam buku teks matematik yang awak dapat ni, latihan yang diberikan, yang ditulis dalam tu oleh pakar-pakar matematik yang buat buku ni, soalan-soalan yang ada dalam buku teks ni, semua soalan-soalan yang sangat-sangat bagus. Soalan dalam buku teks ni sangat-sangat bagus. Tetapi berbezalah dengan buku aktiviti yang kita beli. Buku aktiviti yang kita beli tu dia ada ruang kosong dekat petak-petak bawah dia, ada menyediakan ruang untuk kita tulis jawapan. Sebab itu kita lebih seronok, lebih suka. Berbanding dengan buku teks ni, dia terus bagi soalan, ruang tak ada. Jadi kita kena tulis balik, kena buat buka buku lain, betul tak? Tapi itu kekurangan. Tapi kelebihan dia, soalan-soalan yang diberikan dalam contohnya muka surat 103 dengan 104 ni. Kalau awak perasan setiap kali kita belajar dekat hujung nanti ada tulis uji diri. Lepas tu dekat last penghujung nanti ada tulis maju minda. Jadi cikgu nak beritahu murid-murid. Sekarang murid-murid baru tahun 4 kan. Nanti tahun 5, tahun 6 akan dapat buku teks. Dalam buku teks, khususnya buku teks matematik, soalan-soalan yang diberikan dalam maju minda ni. Yang ditulis maju minda ni, kalau murid free, murid-murid tak tahu dah nak buat apa, dah penat dah mata tengok YouTube, penat dah tengok TV dah, penat dah tak ada buat apa, kerja sekolah semua dah siap dah. Ambil buku teks ni, tak kira lah tahun 4 ke, tahun 5, tahun 6 nanti, walaupun dah tak belajar dengan Cikgu Suhaimi, ingat pesanan Cikgu Suhaimi ni. Soalan-soalan yang ada dalam buku teks, khususnya dalam bahagian maju minda, tak kira mana-mana topik, soalan-soalan itu soalan-soalan yang sangat-sangat bagus dan berkualiti. Jika murid boleh buat soalan-soalan tu, maka di tahun 5, di tahun 6, di sekolah menengah, murid-murid akan lebih seronok dengan matematik. Matematik akan menjadi lebih mudah. Kerana apa? Kalau murid boleh buat soalan-soalan yang diberikan dalam bahagian maju minda tu, bermaksud murid-murid dah berjaya di sekolah rendah belajar matematik. Itu dia punya pengenalan cikgu nak cerita pasal maju minda ni. Jadi murid-murid kena tahulah. Okey? Lagi sekali cikgu ulang, dalam buku teks ni, biasanya kat hujung, lepas kita belajar satu topikal, di hujungnya ada soalan-soalan dalam bahagian maju minda, buatlah. Kalau dah tak tahu nak buat apa, penat dah tengok YouTube, kerja sekolah dah siap, penat tengok YouTube, penat tengok TV, dah tak tahu nak buat apa dah ni. Musim pandemik ni, cuti sekolah ni kan. Ambil kertas kosong atau buku-buku yang awak ada tu, buatkan elok-elok, tulis latihan-latihan maju minda. Tulis kat buku-buku kosong tu. Kerana apa lagi sekali cikgu beritahu, pakar-pakar yang buat buku teks ni, Cikgu Suhaimi memang sangat-sangat suka soalan maju minda ni. Bukan saja soalannya bagus, soalannya tersusun, teratur mengikut latihan daripada awal. Contohnya macam ada tajuk pecahan, perpuluhan peratus. Pecahan tak wajar tukar pada nombor bercampur. Nombor bercampur tukar pada, lepas tu tambah pecahan. Dia teratur. Kemudian tolak pecahan. Jadi benda tu teratur. Okey? Teratur. Maka murid-murid kena buatlah. Secara teratur berdasarkan buku teks ni. Tu yang Cikgu Suhaimi suka tu. Itu salah satu kebaikan dia. Okey, jadi murid-murid Cikgu syorkan. Okey. Cikgu cadangkan untuk buatlah kalau dah tak tahu nak buat apa. Habis cikgu tak nak buat dengan kita orang ke? Kalau boleh memang cikgu nak buat, tapi kita bukan berada di sekolah. Kita gunakan internet sekarang ni, jangan cikgu pun berada di sekolah. Rumah cikgu dah internet dah habis dah. Hotspot dah tak boleh pakai lagi dah. Jadi cikgu perlukan cikgu dalam proses masuk Unify, cikgu ingatkan masuk Unify ni sekejap. Rupanya rumah cikgu ada masalah alamat. Okey, taman baru. Okey, so memerlukan dah sebulan dah, masuk ni dah sebulan dah. So perlu tunggu lagi 2 minggu. Dia kata 2 minggu lagi. Yelah, cikgu tunggulah lagi 2 minggu. Okey, baik.
Jadi muka surat 13, 14 tu cikgu syorkan, cikgu cadangkan murid-murid cubalah buat, okey, untuk isi. Masa yang kalau dah tak tahu nak buat apa dah. Okey. Hari ni kita masuk Cikgu kemahiran baru. Ya, saya. kena buat Apa ke? ni? Apa dia? Muka surat 104 tu kena buat ke? Ni tak tengah betul-betul lah ni. Dia tak faham lah ni. Cikgu syorkan, cikgu cadangkan untuk buat. Kerana apa? Kerana apa? Cikgu tak nak terangkan lagi sekali. Ardi nanti lepas habis kelas ni nanti cikgu bagi link rakaman. Dengar lagi sekali dengan jelas, dengan betul. Kenapa cikgu syorkan, kenapa cikgu cadangkan. Soalan dekat bahagian maju minda ni kena buat. Bukan tajuk ni saja, tajuk-tajuk lain pun ada maju minda. Okey, Arni kena dengar dengan jelas. Kenapa cikgu cakap macam mana tadi? Yang lain faham tak apa maksud cikgu tadi? Faham tak cikgu terangkan apa bahagian maju minda tu? Adakah cikgu suruh buat? Tak. Cikgu terangkan tadi kan? Jadi kena dengar balik Arni ataupun ada kawan-kawan yang tak faham, yang baru masuk tadi ni, dengar balik. Nanti cikgu petang sikit cikgu bagi link rakaman. Kenapa penting pentingnya bahagian latihan maju minda ni. Pakar-pakar yang buat butek ni soalan dia dah sangat-sangat bagus. Okey, cumanya kekurangannya sebab tak ada bahagian ruangan kosong, ruangan jawapan kita nak tuliskan. Jadi kita nak macam boring, tapi sangat bagus. Okey, baik. So sekarang kita balik kepada hari ini, hari pertama kita belajar sekolah mula PDR setelah cuti raya haji. Okey, setelah habisnya musim durian, kampung Melemang. Okey, kita belajar tajuk wang. Hari ini kita nak belajar tajuk wang. Okey, iaitu melibatkan kemahiran operasi tambah. Okey, baik. So tambah wang sedia semua? Sedia. Jadi murid-murid, tambah wang ni setiap tahun topik ni memang ada. Tambah wang, tolak wang, darab wang, bahagi wang. Kita takkan terlepas. Okey, jadi kena betul-betul faham, kena betul-betul mahir. Tetapi zaman belajar tambah wang tidak sama seperti zaman cikgu ataupun zaman abang-abang awak yang atas awak. Zaman kami belajar wang, okey, dia bagi terus 3,000 tambah 2,000. Tambahkan betul lazim, dapat 5,000. Tapi zaman awak, cuba awak tengok pada skrin awak. Dia bagi apa tu? Dia beri dalam bentuk gambar. Dia beri dalam bentuk cerita. Jadi sebelum kita nak tambah, kita kena baca dulu. Kenapa macam gitu cikgu? Kenapa berbeza? Kan nak belajar tambah wang dulu, belajar je lah tambah wang. Kalau cerita-cerita ni kan dalam soalan penyelesaian masalah. Betul tak? Betul tak macam itu? Biasanya kalau soalan tu cerita panjang-panjang ada gambar ni, soalan penyelesaian masalah kan? Betul tak? Betul. Tapi kenapa awak zaman awak ni 2021 ni belajar tambah wang, ada gambar-gambar, ada cerita-cerita, kenapa? Sebab dia nak melatih awak, dia nak merangsang awak, dia nak mengajak murid-murid untuk membaca. Nak membaca, menganalisis daripada awal. Bukan nanti dekat penyelesaian masalah, dah habis belajar tajuk wang, nanti dekat ujung ada soalan penyelesaian masalah. Dekat soalan penyelesaian tu baru nak baca, baru nak belajar menganalisis. Jadi murid-murid, cikgu nak pesan awal-awal ni. Jadi kena faham ni, supaya murid-murid tak boring dengan matematik. Faham kenapa kena belajar seperti ini. Okey, walaupun hari ini kita nak belajar tajuk tambah wang, tapi kita perlu membaca, menganalisis gambar raja, nombor-nombor yang ditunjukkan. Okey, supaya nanti di bahagian penyelesaian masalah, saya dah tahu dah untuk baca, saya dah faham dah nak analisis. Supaya murid ada rasa seronok tu, ada rasa yakin tu. Jangan rasa malas ada dalam diri kita. Malas nak baca, tak boleh. Kita nak buang perasaan malas tu awal-awal lagi. Sebelum tajuk penyelesaian masalah tu, kita nak buang rasa malas tu. Jelas tak semua? Jelas. Jadi cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan tadi ni. Okey, baik. So kita tengok ni. Seronoknya ayah, jom pergi Disneyland. Tak boleh lah PKP. Tak ada, dia tak ada tulis PKP. Masa dia pergi Disneyland ni, masa ni belum ada COVID lagi. Okey. Kita pilih package A. Kos seorang dewasa RM7,800 dan seorang kanak-kanak RM5,460. Kita buat bajet dari awal. Mak dia kata. Kemudian ayah dia kata, betul tu Rani. Pasti impian kita untuk bercuti tercapai. Dia nak pergi bercuti dekat Disneyland kan.
Oh, jauh no nak pergi Disneyland. Punya apa pula ni? Oh, ada kucing. Ingatkan apalah. Terkejut Cikgu Saimi. Adalah seorang-seorang kat sekolah ni Okey, baik. Baik. So, package pelancongannya apa tu? Kita tengok pada gambar aja yang ada gambar kapal terbang tu. Package A, dewasa 7,800. Kanak-kanak RM5,460. Package B, dewasa 7,288. Kanak-kanak 5,100. Okey. Yang B lebih murah lah. Betul tak? Betul tak? Tapi ada perbezaan dia. Kalau yang A tu 7 hari 6 malam. Yang B tu 6 hari 5 malam. Kalau yang 7 hari 6 malam tu banyak tu. Tohoku, Maple Leaf, Nikko dengan Tokyo Disneyland. Kalau 6 hari 5 malam tu Kyushu Discovery Tour. Ada satu je dia aktiviti dia. Okay, mungkin banyak lah. Besar lah tempat dia. Takkan bayar mahal. Tu je kan. Okey, baik. Jadi soalan dia tanya kita, berapakah jumlah harga package A untuk 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak? Jadi kita kena ambil gambar package ni. Kita ambil gambar package ni. Okey, dah sedia cikgu nak bawa. Cikgu nak copy dan paste dekat dalam whiteboard cikgu, dekat pen ni. Cikgu suka. Okey, itu dia punya. Okey, kemudian cikgu nak ambil soalan dia ni. Okey, itu soalan dia. Okey, baik. Sedia semua? Sedia. Package pelancongan, cikgu dah ambil, dah letak kat dalam whiteboard. Soalan pun cikgu dah ambil. Dia kata dia nak apa? Package A. 2 orang dewasa, seorang kanak-kanak. Okey, dewasa berapa kalau seorang? 7,800. Kanak-kanak? Kanak-kanak? 5,460. Jadi dia kata jumlah harga. Maka bila dia kata jumlah harga, apa kita kena buat? RM 7,800 tambah RM 7,800 tambah tambah RM 480. Ya, 500,460. Jadi murid-murid, sebelum kita nak tambah bentuk lazim, ada satu perkara yang Cikgu Suhaimi nak pesan daripada awal. Sebab murid-murid ni adalah tahun 4. Sila ingat pesanan Cikgu Suhaimi ini dan bawa hingga tahun 5, tahun 6. Dan jika teringat apa yang Cikgu Suhaimi sebutkan ini nanti, di tahun 5, tahun 6 dan seterusnya, bacakan Al-Fatihah dekat Cikgu Suhaimi. Doakan Cikgu Suhaimi dilimpahkan rezeki, diberi tubuh badan yang sihat. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Jadi apa yang Cikgu Suhaimi nak beritahu ni? Apa tips ilmu yang Cikgu Suhaimi nak beritahu ni? Murid-murid sila Bukan betul lazim sekarang ni Asyad. Ini Cikgu Suhaimi nak pesan ni. Dalam tajuk wang. Di tahun 5, tahun 6 khususnya di sekolah menengah nanti. Awak akan naik sekolah menengah. Dalam tajuk wang dia ada unit. Unitnya dipanggil sebagai ringgit Malaysia. Okey. Itu nama mata wang. Dalam jalan kerja kita kena tulis RM. Betul tak RM? Betul. Murid-murid, pastikan murid-murid tulis R dan M ni huruf yang besar. Khususnya huruf M ini, M-nya mesti M yang tajam. Jangan buat M macam gini. Jangan buat M terkecil satu. M MACD. Tahu tak M bentuk MACD tu? Ini semua salah. Semua salah. Cikgu Suhaimi takut nanti makin lama makin strict dalam penandaan peperiksaan. Jadi murid-murid kena ingat tips Cikgu Suhaimi ni. Bila teringat, macam biasa. Hadiahkan Cikgu Suhaimi Al-Fatihah dan doakan Cikgu Suhaimi dilimpahkan rezeki, diberi tubuh badan yang sihat. Boleh tak? Apa tips dia? Bila tajuk wang, pastikan RM, unit wang ditulis dengan betul. R-nya besar, M-nya besar. M-nya mesti tajam. Cikgu, betul ke? Penting ke? Ya. Sebab Cikgu Suhaimi masa dekat Johor Bahru dulu, Cikgu Suhaimi pernah menyertai satu kursus yang Cikgu Suhaimi sertai secara sukarela. Okay? Cikgu Suhaimi bayar sebab nak belajar matematik daripada cikgu pakar. Cikgu Nur Liana. Dah pencen cikgunya. Okay? Dia pesan. Bagi tahu pada anak-anak murid dia kata.
Sebab apa? Dia sendiri pun dapat ilmu ni daripada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia turun ke Jabatan Pendidikan Negeri, pesan, kalau tajuk wang, pesan anak-anak murid kita, RMM mesti tulis dengan betul. Ramai M tulis dengan salah. Okay, M-nya tak betul. M-nya kecil lah, M-nya bulat lah. M mesti tajam. Itu adalah simbol dia. Apa pentingnya kepada Bank Negara Malaysia? Sebab nanti bila awak berurusan dengan bank, bila awak dewasa, okay, awak dah ke alam, dah ada gaji, dah nak beli rumah, nak buat duit transfer dan sebagainya, cek dan sebagainya, dekat situ nanti awak kena tulis betul-betul. RM-nya betul, ringgit Malaysia-nya kena tulis betul-betul. Bukan belajar ni, bukan belajar untuk pandai, fahamnya tak? Akan digunakan dalam kehidupan seharian. Jelas semua? Okey, cukup itu saja. Lah Cikgu Suhaimi ni bebel panjang-panjang. Ya, hari ni bebel panjang sikit, berbual panjang-panjang, dah lama tak jumpa seminggu kan. Dah makan daging kurban kan. Okey. Jadi nak berbual dengan anak murid cikgu lah. Okey, takkan nak terus belajar ni kan. Tak boleh juga. Okey, sambil-sambil dengar suara Cikgu Suhaimi. Sebab apa? Hari ni hari pertama. Jadi kita jangan nak strict sangat. Nanti hari esok kita jumpa lagi. Esok dah kena strict lah. Semua okey hari ni Okey hari ni? Okey. Tapi mesti ada rasa macam malam-malam sikit, malam-malam nak bangun, betul tak? Ada macam moodnya kurang, betul tak? Hari pertama kan, betul tak? Betul tak? Betul. Oh, ada yang tak, ada yang betul Ya, Cikgu Suhaimi pun bukan tiba-tiba jadi cikgu tak. Cikgu Suhaimi pun juga seorang murid. Masa kecil-kecil dulu masuk sekolah tadika, darjah 1, darjah 2, darjah 3 jadi Cikgu Suhaimi faham. Tengah-tengah cuti, tiba dah sambung sekolah balik. Alah, malahnya. Okey. Tapi kita tak boleh macam itu. Malas tu tak boleh dielakkan. Tetap memang ada. Memang ada. Tapi nak ke, suka ke, tak nak ke, belajar itu penting, belajar itu wajib. Okey. Untuk siapa? Untuk diri kita. Nanti dah biasa, dah berjaya untuk keluarga kita juga. Okey, baik. So, cukup. Okey, so sekarang bila nak tambah dalam bentuk lazim. Okey? Tambah bentuk lazim senang saja. Cikgu ni ada 3 nombor. Boleh tak tambah sekaligus? Cikgu Suhaimi tak syorkan. Okey, tambahlah yang depan dulu. Okey, RM. Tambahkan yang depan ni dulu. Okey, kita tambahkan. Sifar tambah sifar. Sifar 8 tambah 8, 16. Okey, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7, 15. RM. Okey. So, kita tambahkan yang seterusnya. Okey, RM 15,600 tambah RM 5,460. Okey. Kalau nak buat bersama-sama cikgu pun boleh. Nak 10. Okey, tambah 1, 6, 11. Tambah 1, maka dapat 2. So, berapa jumlah yang keluarga ni perlu sediakan untuk pergi ke Disneyland? 21,060. 21,060. Ya Allah, banyaknya duit. Nak pergi ke sana kan? Ya Allah, hai, zaman-zaman COVID ni duit cash kena simpan kita jangan membazir. Jadi murid-murid kadang-kadang kat rumah tu, murid-murid terjumpa duit shilling-shilling ke kan? Ikut cara Cikgu Suhaimi. Siapa jumpa duit shilling dalam rumah, dalam kereta, siapa jumpa dulu dia punya. Tak kira lah. Maksudnya jangan bersepah duit dalam rumah. Bila dah jumpa, murid-murid buat macam Cikgu Suhaimi. Carikan tabung, tulis kat tabung tu, tulis nama Suhaimi. Jumpa je duit shilling, letak duit tu. Jumpa duit, masuk dalam tabung kita. Cikgu Suhaimi dah ada 2 tabung, dah nak penuh. Tabung panjang dah nak penuh dah. Jumpa duit shilling, Cikgu Suhaimi simpan. Jumpa duit shilling, Cikgu Suhaimi simpan. Tak kira dah dalam kereta ke, mana ke, apa ke, tengah jalan ke, tiba-tiba jalan kaki tu, nampak je, ambil, simpan. Okey. Tapi jangan ambil duit orang. Jadi itu adalah satu nilai murni juga. Okey, satu, tidak bersepah. Okey. Tidak membazir. Kemudian kita ada amalan menabung. Jadi bila tabung tu dah penuh nanti, tukarkan kat bank, masukkan duit tu dalam bank. Nak lagi bagus, masukkan duit tu dalam apa? SSPN. Apa itu SSPN? PTPTN tu apa? Tanya ibu ayah kita, apa tu SSPN? Tabunglah SSPN daripada sekarang. Okey, tabung SSPN buka daripada sekarang. Duit raya masuk dekat SSPN. Selain daripada tabung haji lah. Okey.
Jadi boleh amalkan. Jumpa duit shilling tu boleh jadikan satu amalan yang baik. Jangan berebut pula sampai gaduh. Tak nak lah Ada tak yang dah buat macam Cikgu Semi? Ada tak? Ada. Ada, bagus. Cikgu Semi anak Cikgu Semi yang umur 5 tahun sekarang dia dah ada tahu tak botol tin yang besar tu? Kan ada tin yang besar saja kan saiz tin tu, saiz tin sardin. Tin sardin kan, tin sardin yang besar tu kan. Kan? Yang panjang lebih kurang panjang pembaris yang 15 cm tu kan. Dia ada 4 dah botol tin sardin tu. Cikgu Semi pergi belanja dekat Tesco masa duduk kat Johor Bahru dulu. Dekat Setitopika, Tesco Setitopika dekat JB. Belanja dekat situ, okey, aunty yang jaga dekat bahagian sardin tu bagi ni tabung bagi anak you. Dapat 4 setiap kali belanja dapat 1, berapa kali pergi dapat 4 lah. Sekarang anak Cikgu Semi tu dah suka pula. Jumpa duit shilling je cepat lari dia pergi kat bilik masukkan duit shilling tu dekat dalam tabung dia. Lepas tu tabung tu dia tutup pula dengan lemari. Dia tak bagi adik dia ambil. Jadi murid-murid jumpa duit shilling, ambil masuk tabung. Okey, nanti lama-lama penuh. Lambatlah cikgu nak penuh. Memang lambat. Memang lambat. Ada yang akan putus asa lah lamanya. Jadi boring. Tapi bagi sesiapa yang tak putus asa, bagi sesiapa yang tak boring, sekarang tahun 4 kan? Awak buatlah sampai awak tahun 6 nanti. Nanti awak akan perasan. Dah penuh. Itu masa awak dah penuh nanti masa awak dekat darjah 6 sekarang darjah 4 kan? Masa awak buat ni daripada sekarang sampai darjah 6 penuh nanti. Seronok dia tak terkata seronok dia tak terkata bila tengok tin tu ataupun tabung tu dah penuh. Cubalah buat. Bila dah penuh, masukkan dalam tabung haji ke, SSPN ke, ajak ibu ayah. Okey. Okey, boleh tak tambah bentuk lazim wang ni? Boleh tak? Boleh. Senang ni cikgu tambah wang ni. Ya, tambah wang ni sangat-sangat senang lah. Tambah-tambah lagi awak dah tahun 4. Dah faham dah macam mana konsep tambah tu. Sebab tu cikgu saya tak ajar street sangat, ajar berbual. Boleh berbual, bercerita-cerita pasal kehidupan seharian kan. Okey. Tak? Belakang ni tak ada titik perpuluhan sen. Semua nombornya genap betul. Yang nombor 2 ni sekarang dah ada sen-sen. Jadi yang ini cikgu kena strict sikit. Cikgu nak bagi murid-murid faham, nampak macam mana nak buat kalau ada sen. Dah boleh buat lah cikgu. Ya, ada murid yang mungkin dah boleh buat. Ada murid mungkin terlupa. Jadi cikgu saya nak ingatkan semula sahaja. Apa dia? Okay, jom kita tengok. Jadual menunjukkan wang dalam beberapa akaun ibu dan bapa Watson. Okey, akaun gaji. Okey, ibu Watson akaun gaji dia RM4,857. Manakala bapa dia RM6,932.86. Dekat gaji bapak dia ada sen betul. Berapa sen dia? Tu? 86 sen. Dekat ibu dia ada sen tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, baik. Akaun simpanan. Okey, akaun simpanan ibu Watson ada RM23,156.75. Manakala akaun bagi simpanan, akaun simpanan bapa dia pula RM48,900. Bapak dia pula tak ada sen, betul tak? Betul tak? Betul. Okey, baik. So sekarang belum soalan lagi. Okey, lepas tu ada akaun amanah saham pula. Amanah saham. Maksudnya ibu dia laburkan duit dia dekat dalam saham. Okey, ibu dia ada labur tak duit? Tak ada. Tak ada pangkah. Okey, bapa dia ada. Berapa bapa dia masukkan dalam pelaburan amanah saham tu? RM10,973.42. Betul tak? Betul. Okey, so sekarang ni soalan tanya, berapakah jumlah wang ibu Watson? Okey, jadi ini adalah duit-duit yang dia adalah gaji dia yang dia dah simpan, tapi dia tak melabur. Jadi yang mana kita nak kena tambah ni ibu Watson ni? Nak tambah yang mana dengan mana ni? Ibu. Ibu je lah, nak tambah yang mana? Nombor apa yang nombor mana? Simpanan. Okey, apa tak? Simpanan duit gaji. Simpanan duit gaji berapa tu? Ada RM 3,875 sen. Okey, tambahkan dengan berapa?
Tambahkan dengan RM. Tambah dengan RM 4,857. Ya. Habis yang belakang tu tak payah tambah. Yang 6,000, 48,000 tu tak payah. 10,000 tu. Tu ayah dia punya. Betul lah. Betul lah tu. Bagus lah. Jadi murid-murid faham. Okey, cikgu dah buat tulis kat situ nak tambah. Okey. So sekarang kita nak tambah dalam bentuk lazim. Okey, macam mana nak tambah bentuk lazim? RM RM23.156.75. Okey, tambahkan dengan RM. Okey, RM4,857. Cikgu, kenapa cikgu tulis kat situ? Kenapa cikgu tak tulis dekat sen? Kan nombor mesti ikut nilai tempat. Murid-murid, sila dengar apa yang cikgu Suhaimi nak cakap ni. Apabila melibatkan wang, dia tak ada sen, saya yang kena buatkan dia. Cikgu gunakan warna lain. Maka letakkan titik sifar-sifar sen. Nampak tak macam mana cikgu tulis tu? Nampak tak dekat skrin? Nampak. Nampak tak? Nampak. Sen dengan rumah sen. Okey, yang mula-mula 5 dengan sifar tu sen. 7 dengan sifar tu puluh sen. Kemudian titik perpuluhan lah. 6 dengan 7 tu rumah apa tu? Ringgit. Rumah apa? Ringgit. Okey, 5 dengan 5 tu rumah apa? 10. 10 ringgit. 1 dengan 8? RM100. RM100. 3 dengan 4? RM1,000. 2? RM10,000. Jadi kedudukan nilai tempat kalau buat tajuk wang mesti betul dimasukkan ikut nilai tempat dia. Sen dengan sen, puluh sen dengan puluh sen, ringgit dan ringgit, puluh ringgit dan puluh ringgit dan seterusnya. Habis cikgu macam ni kan dia tak ada sen tadi. Kalau tak ada sen, siapa kena buat? Saya yang kena buat. Buatkan titik, tuliskan sifar-sifar. Jelas atau tidak? Jelas. Okey, sekarang kita boleh tambahkan 5 tambah sifar. 5. 7 tambah sifar. 7. Titik perpuluhan tambah titik perpuluhan. 6 tambah 7. 13. 6 tambah 7, 13. Tambah 1 naik atas. Okey. 1 tambah 5. 6 tambah 5. 11. 6 tambah 5, 11. 1 naik atas. Okey, 1 tambah 1. 2 tambah 8. 10 tambah 1 naik atas. 1 tambah tiger. 4 tambah 4. 8. 2 tambah tak ada apa-apa. Gedebush. RM mesti tajam. Maka duit ibu dia berapa? 28,000. Ya, 28,000. RM13.75. Boleh tak? Boleh. Jadi murid-murid, cikgu saya nak pesan sekali lagi apabila menambah wang, okey, jika kawan dia ada sen, maka yang lagi satu tu tak ada sen, siapa yang kena buat? Saya. Saya yang kena buat. Masukkan nombor wang mesti mengikut nilai tempat wang. Kita mulakan dengan apa nilai tempat wang? Yang belakang sekali. Yang belakang sekali apa nilai tempat dia? Sa. Sa mana ada sa? Ni wang. Mani. Sen. Okey, depan dia apa? Ringgit. Terusnya? Sen. Mana ada ringgit dulu? Lepas sen apa? 10 sen. 10 sen. Lepas 10 sen? Ringgit. Titik perpuluhan dulu. Okey, lepas titik perpuluhan, apa nilai tempat dia? Sa. Mana ada sa? Tak ada sa. Tak ada sa Ini wang ringgit. Lepas ringgit? 10 ringgit. 10 ringgit. Lepas 10 ringgit? 100 ringgit. Dan seterusnya. Jelas murid-murid? Jelas. Okey, alhamdulillah, syukur nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat.
Okey, contoh yang ke Tiger ini. Cuba kita tengok contoh yang ketiga ini. Mencari anu dalam tambah wang. Betul tak? Betul tak? Okay, find the unknown numbers in addition, money addition. Dalam tajuk tambah wang, mencari anu. Okay, dalam anu dalam tambah, hanya ada satu operasi saja. Operasi apa kena buat dalam anu dalam tambah? Ya, tak kira lah kotak anu tu berada di depan ke, berada di tengah ke, berada di belakang. Kalau anu dalam tambah, senang sangat. Operasinya hanya satu. Apa dia murid-murid SK Belemang? Tolak. Kita buat tolak saja. Apa tolak apa? Yang mana tolak mana? Yang besar tolak kecil. Yang besar tolak kecil. Ingat, bila tolak, pastikan nombor yang besar duduk depan. So, dalam situasi ni, mana tolak mana? Yang belakang tolak depan. Ya, betul. RM. Oh lah, M cikgu salah tu. RM RM67,392 80 sen. Tolakkan dengan RM RM23,486 RM86,50. Garis cantik-cantik gunakan pembaris. Garis kemas-kemas dan cantik-cantik guna pembaris. Okey, murid-murid Okey, kita tolakkan boleh? Cikgu, kan kita belajar tambah wang. Kenapa kena buat operasi tolak ni? Ya, kita belajar tambah wang. Soalan kita tambah wang. Tapi soalan kita tu melibatkan anu. Okey, apa itu anu? Nombor yang kita tidak ketahui. Okey, dalam matematik maksud anu tu nombor yang kita tidak ketahui. Okey, so sekarang kita kenapa kena tolak? Sebab anu dalam tambah, murid-murid SK Belemang khususnya, geng-geng murid SK Belemang yang Cikgu Saimi daripada tahun lepas, tahun 3, dia dah selalu Cikgu Saimi ajar anu dalam tambah ni, betul? Cikgu Saimi dah pesan banyak kali, anu dalam tambah hanya satu operasi, operasi tolak. Dan tolak macam mana? Besar tolak nombor yang kecil. Betul tak, murid SK Belemang? Betul. Okey, cikgu sekolah Belemang dapat cikgu baru. Tahun depan darjah 5 nak belajar dengan cikgu baru ke Cikgu Saimi? Cikgu Saimi. Ya ke? Kalau nak cikgu baru tu aja subjek mat juga. Nak tukar dengan cikgu baru tak? Dia minta satu subjek matematik. Cikgu baru tu minta Cikgu Saimi satu kelas matematik. Kalau tahun 4 ni nak tahun depan tahun 5 nak cikgu baru, Cikgu Saimi bagi kat dia. Nak dengan cikgu baru? Tak nak. Dia sebab dia minta satu kelas Cikgu Saimi. Cikgu Saimi pun tengah fikir di kelas mana tahun depan nak bagi kat dia ni. Kalau nak dengan cikgu baru, cikgu dia baru masuk dia baru pindah ke sini. Okey, tahun depan tahun 5 nanti cikgu bagi dengan cikgu baru Tak nak. Dah tak satu. Alah, iyalah tu. Okey, tak apalah. Itu nanti guru besar yang tentukan dengan Cikgu Azri. Okey, kita doa dan tawakal berserah saja kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada macam kita ni pula kan. Apa? Tak ada kubur Okey, baik. Tolakkan sifar tolak sifar. Sifar. 8 tolak 5. 3. 3 titik perpuluhan tolak titik perpuluhan. 2 tolak 6. Tolak. 12. 2 tolak 6 apa 2 tolak 6? Pinjam sebelah. Pinjam sebelah. 9 tinggal 8. 2 dapat 10. Total. Tolak tambah. 10 tolak 8. 10 tolak 6 tambah 2. 6. 8. 6. Okey, 8 tolak 8. Sifar. 3 tolak 4. Pinjam sebelah. Pinjam 9 dengan 6 dapat 10. Total. 10 tolak 4 tambah 3. Total tolak tambah. Berapa? 9. Okey, 6 tolak Tiger. 6 tolak 2. 4. RM kena tulis. Pastikan M tajam. Maka, apakah anu dia? Inilah jawapan anu dia. RM43,906.30. Boleh semua? Boleh. Keluar tak kat skrin? Keluar tak kat skrin? Keluar. Okey, nampak macam mana dia punya ni Okey, dah keluar tajuk tambah. Okey, buku mat 1 dengan buku mat 2 pada Cikgu Saimi betul tak? Betul. Sikit Belemang. Betul tak? Betul.
Bila boleh ambil? Betul tak? Mesti murid-murid tertanya betul tak? Betul. Jadi macam seperti yang kita tahu, okey, dekat Belemang kita memang tak ada kes kan, tapi Allah uji sikit kampung Belemang, okey. So ada kes COVID betul, semua tahu kan? Tahu kan. Jadi cikgu kita bagi keadaan reda dulu, okey. Kita bagi keadaan tenang dulu, okey. Lagi seminggu, okey. Dalam tempoh 7 ke 14 hari. Cikgu tengok pun kes pun dah menurun, dah tak ada berlaku jangkitan lagi dah, dah tak masuk lagi dalam list, harap-harap terus tak adalah. Dekat Belemang kan bang? Okey, nanti dah tak ada. Okey, nanti dah kalau dah tak ada, okey. Dah reda. Dah reda nanti cikgu akan bagi tahu tarikh. Boleh ambil buku, okey? Boleh? Jelas semua? Belemang? Sekarang dah ada sikit-sikit. Jelas semua? Sikit Belemang? Jelas. Habis cikgu nak buat kat buku mana ni? Buku tak ada ni. Nak buat kat buku mana ni? Buat dekat buku Betul tak? Ada buku kosong matematik lagi tak? Ada ke tak? Masa awal tahun hari tu dalam plastik yang mula-mula dapat tu buku matematik dapat berapa keping? Ingat lagi tak? Tengok buku kotak-kotak awak dapat berapa keping? Dapat berapa? Ada lagi tak? Ada kat rumah lagi. Ada? Ada lagi kan? Setiap murid dibekalkan 3 keping buku petak-petak. Betul tak? Betul. Cikgu yakin bukan sekolah SK Belemang je. Sekolah lain yang ada ni macam Wazif, Aminah, Akif, mana-mana cikgu, mana-mana sekolah pun awal tahun pastinya dia akan bekalkan 3 atau 4 buah buku. Tapi cikgu rasa 3 lah. Okey, 3 buah buku matematik kotak-kotak tu. Jadi murid-murid, kalau ikutkan Cikgu Saimi, memang Cikgu Saimi akan habiskan mat 1 dengan mat 2 tu. Buku yang ketiga tu Cikgu Saimi suka syorkan murid-murid untuk buat latihan tambahan untuk jalan-jalan kira-kira. Tapi disebabkan pandemik ni, kita cuti sekolah, buku 1 dan buku 2 pun ada pada Cikgu Saimi. Sekarang kita ada kes sedikit di Belemang, Cikgu Saimi tak nak ambil risiko, kita bagi keadaan reda. Maka dengan itu, murid-murid SK Belemang khususnya, keluarkan buku yang ketiga itu, tulis di atasnya MT3. Boleh atau tidak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi soalannya sila tengok buku teks muka surat 107. Dah tengok ke belum? Dah. Okey. Dah. Ini latihan khusus untuk murid SK Belemang. Okey, untuk murid sekolah lain kalau nak cuba boleh. Tadi kita dah belajar kan, mula-mula kita tambah wang tak ada sen. Kemudian soalan yang kedua tadi kita tambah wang ada sen. Tapi kawan dia tak ada sen. Kalau tak ada sen siapa dia kena buat? Saya yang kena buat. Pastikan nombor wang masuk ikut nilai tempat, sen dengan sen. Puluh sen dengan puluh sen, titik perpuluhan, ringgit dengan ringgit, ringgit dan ringgit dan seterusnya. Betul? Kemudian soalan yang ketiga tadi kita buat apa? Mencari anu dalam tambah wang. Mencari anu dalam tambah wang. Apa operasi dia? Tolak saja. Macam mana bila tolak apa yang paling penting? Nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar tolak nombor kecil. Jadi baik, cikgu nak murid-murid tengok soalan muka surat 107. Dah tengok belum buku teks ataupun tengok pada di skrin handphone masing-masing? Okey, tengok soalan 1. Soalan 1 ada soalan A, B, C, D. Antara A, B, C, D tu ada tak soalan anu? Tak ada. Soalan mana soalan anu? Soalan D. Soalan D tu, okey, siapa kata soalan D tu soalan anu? Tak. Itu bukan soalan anu. Itu bukan soalan anu, soalan D tu. Cuba tengok betul-betul soalan D tu. Adakah soalan D tu soalan anu? Tak, tidak. Jadi murid-murid, okey, tak apa siapa yang tersebut tadi soalan D tu soalan anu, jangan takut. Cikgu Saimi tak marah pun. Bermaksud awak jangan sekali tengok dah kata dia anu. Kena tengok betul-betul. Habis cikgu kotak dia kat depan tu. Salah lah. Tak salah. Kotak depan dengan belakang kat mana dia tak salah. Okey, dia tak ada salah. Itu betul juga. Tapi kita kena cek betul-betul. Apabila kotak itu berada di sebelum ataupun selepas tanda sama dengan, maka itu bukan soalan anu. Itu adalah mencari hasil jawapan. Mencari jumlah dia. Soalan mana yang anu? Anu dalam tambah.
Dua, Wang. nombor dua. Dua. Soalan dua tu A dengan B tu adalah anu dia. Cikgu, yang A tu kotaknya dekat tengah. 2B tu kotaknya kat depan. Macam mana nak buat? Operasi dia sama ke? Sama saja. Murid-murid tolong ingat sampai bila-bila. Mencari anu dalam operasi tambah. Operasinya satu saja. Nak cari anu tu kita kena buat operasi tolak. Jelas tak? Jelas. Dan kena ingat bila tolak apa yang paling penting syarat tolak? Yang besar tolak kecil. Mesti mulakan dengan nombor yang paling besar, tolak kawan-kawan dia yang nombor yang lain-lain. Contoh yang B tu, mana nombor yang paling besar kena duduk depan untuk tolakkan kawan-kawan dia? Jawapan. Jawapan yang belakang tu. Apa jawapan dia, Arsyad? Apa yang ditulis tu? Jawapannya tu. Nak tolak-tolak. Apa yang kita kena tulis apa ni? Nak tolakkan dengan berapa dulu? Nombor mana yang kena tulis dulu tu? B tu. Jawapan tolak soalan. RM18.90 tolak. No. Yang B. Yang B tu, yang A tu nampak yang B. Nombor yang mana kita nak pilih yang paling besar tu? Ada 3 nombor tu. Sebutkan nombornya. RM98.700. Ya, 98,700 tolak dengan kawan-kawan dia. Cikgu, kawan dia ada 2 orang ni cikgu. Ya, tolaklah. Tolak kawan yang pertama, kemudian tolak kawan yang kedua. Okey, anu dalam tambah senang saja operasi tolak dan syarat dia mesti nombor yang paling besar tolak dengan kawan-kawan. Okey, baik. Cikgu, yang ada nombor 2 tu kena cari yang besar, tolak yang besar dulu ke? Yang besar tolakkan dengan nombor yang kecil. Kan anu dalam tambah. Jadi nombor yang besar tu yang B. Kan dia nombor 2 nombor. Guna yang Ada 2 nombor kan? Ya, okey, baik. Cikgu tahu. Okey, Rabiah Rabiah kan? Ya. Cikgu Cam dah lama tak dengar suara anak murid cikgu ni. Dah lain dah Cuti seminggu dah lain dah dewasa. Okey, baik. Rabiah tanya. Maksudnya bila Rabiah tanya tu ada kekeliruan lah tu. Cikgu, sekarang ni ada 2 nombor cikgu dekat tengah dia. Murid-murid jangan takut, jangan risau, jangan menangis. Bila berlaku seperti ini, anu dalam tambah tetap operasi tolak. Okey, anu dalam tambah tetap buat operasi tolak dan kita kena ingat bila tolak mesti nombor besar. M cikgu tak tajam. Okey, bila tolak nombor yang besar mesti berada di depan. Tu tolak dengan siapa? Tak kisah. Yang mana Rabiah nak tolak dulu boleh. Okey, 50 sen. Kemudian tolak lagi 3 RM. RM36,104.35. So yang ini kena tolak dalam bentuk lazim lah. Boleh tak tolak sekaligus? Tak boleh. Jangan buat tolak sekaligus. Tolak satu per satu. Ya. Tolak satu per satu. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak tanya murid. Yang mana ada yang tak kena dengan contoh dalam soalan kita ni, mana yang tak kena ni? Yang mana saya kena buat? Apa yang saya kena buat ni? Bagi tahu cikgu. Tambah sen. Ya, yang mana tambah sen tu? 98,700. Ni kita lambangkan sen. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Okey, jelas semua? Cikgu buat mat. Ya, apa ni? Buat mat berapa? Mat 3. Mat 3. Cikgu dah terangkan tadi kan? Buat dalam buku Mat 3 iaitu buku baru. Buka buku baru. Okey. Okey, baik. Okey. So buka buku Mat ketiga. Nanti dah pulih keadaan, cikgu akan bagi tarikh, boleh ambil buku yang cikgu kumpulkan tu tapi nantilah. Sekarang ni belum boleh lagi. Okey, soalan mana yang nak kena buat? Dah sedia ke belum? 1, 2. Dah sedia ke belum? Dah. Okey, okey, cikgu tandakan soalan 1 C dengan D, cacing dengan dadu. Dah. Soalan 2 A dengan B. Dah. Dah sedia. Dah okey semua dah. Dah.
Dah. Okey, itu sahaja 4 soalan. Dah. Dah. Okey. Kita ada lagi masa kita ada lagi, okey? Baik. Okey, itu soalan yang kena buat 4 soalan je dalam buku mat 3. Jelas murid-murid SK Belamang? Jelas Jelas. Okey. Baik, sekarang cikgu nak semua murid tengok di skrin handphone masing-masing. Dah tengok ke belum? Dah. Okey. Soalan ni kita buat bersama-sama, boleh tak? Ataupun awak keluarkan pensel dengan kertas buku kosong, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, cikgu nak awak buat soalan A. 3A tu. Cikgu bacakan soalan dia. Jumlahkan RM5,384, RM37,109.60 dan RM864.70. Okey, jumlahkan sekarang yang A tu. Berapa? Okey. Cikgu pun nak lumba dengan awak. Okey. Oh, bocor tak kau? Diam semua. Terkejut pula cikgu. 42,483. Ada yang terkejut ke? Cikgu Suhaimi ni sukalah dengki orang ni. Tengah-tengah buat syok ni jerit lah opocut mak kau. Terkejut saya. Ada yang terkejut ke? Ada. Jadi kalau bagi murid yang terkejut tu, dia memang betul-betul fokus tengah mengira. Itu adalah contoh yang sangat bagus. Itulah yang Cikgu Suhaimi buat masa Cikgu Suhaimi sekolah menengah. Apabila cikgu ajar di depan, Cikgu Suhaimi akan beri tumpuan. Cikgu Suhaimi akan tengok apa step. Dalam matematik ni, benda yang paling penting masa belajar ialah langkah mengira. Tolong ingat benda ni. Masa tak kira lah nanti darjah 5, SK Belamang, kalau dah belajar dengan cikgu baru nanti, bukan dengan Cikgu Suhaimi, ataupun awak nak sekolah menengah nanti, ingat. Bila belajar matematik, tolong ingat. Masa cikgu terang kat depan, cikgu tunjuk jalan kira, mesti tengok betul-betul. Dalam matematik, langkah mengira itu, step mengira itu sangat-sangat penting. Awak tertinggal step, awak tak faham. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu faham, awak dah siap dengar ni apa yang cikgu nak cakap ni penting ni. Nasihat ni, matematik ni. Jadi tadi cikgu buat terpocok tadi tu, ada yang terkejut. Bermaksud itu sangat-sangat bagus. Murid-murid sedang fokus mengira. Okey, jadi sebelum kita fokus mengira tu, tolong ingat masa cikgu menerangkan di kat depan bukan sekarang ni, bukan masuk cikgu saya ni, awak bila-bila lah. Darjah 5 nanti ke darjah 6 ke sekolah menengah ni, tolong ingat nak berjaya dalam matematik, nak kuasai matematik. Masa cikgu awak kira, tunjukkan jalan kira, terangkan jalan kira tu, sila dengar betul-betul, sila fokus betul-betul supaya awak tak tertinggal. Okey, step tu. Okey, bila awak dah kira, awak nak buat sendiri nanti, fokus lagi sekali. Macam tadi kan. Cikgu terkejut kan, ada yang terkejut kan. Oh, pucut. Kan. Jadi itu sangat-sangat bagus. Jadi itu teruskan di tahun 5, di tahun 6 dan sekolah menengah. Okey, ingat pesanan Cikgu Suhaimi, langkah mengira adalah benda yang paling penting dalam matematik. Tertinggal, tak faham, akan berjangkitlah ke topik-topik yang lain. So ingat pesanan Cikgu Suhaimi, fokus, perhatikan betul-betul, fahamkan, jangan bagi tertinggal walaupun sedikit pun. Faham semua? Faham. Okey, baik. So dapat berapa jawapan awak? 9 tambah 6. Dapat 9 tambah 4. Okey, 15. Okey. 13. Okey, 3. Okey, sama tak dengan jawapan cikgu tu? RM43,358 30 sen. Sama. Okey, baik. Jadi soalan A yang pertama tu selesai. Okey, cikgu nak padam whiteboard cikgu. Okey, baik. Cikgu padam. Okey, baik. Soalan A yang pertama kita dah selesaikan. Boleh tak?
Helmi boleh tak Helmi? Boleh. Mana Helmi cikgu? Boleh. Okey, soalan B tu. Murid-murid sila tengok soalan B tu. Sebenarnya soalan A tadi cikgu sebenarnya tak nak suruh buat pun. Okey, soalan A tu direct, senang saja. Tapi soalan B ni yang selalu murid tak nak membaca, tak nak mengira. Sebab apa benda soalan ni pening-pening. Tak nak. Tapi dengan Cikgu Semi akan suruh murid membaca dan kita buat bersama-sama. Matematik ni kena buat dengan seronok, barulah dia menjadi. Okey, cikgu bacakan soalan tersebut. Berapakah perlu ditambah kepada RM27,236.20 dan RM4,083.75 supaya menjadi RM49,870. Bermaksud supaya menjadi tu sama dengan apa sebenarnya? Supaya menjadi ialah apa? Merujuk kepada perkataan apa? Sama tu. Supaya menjadi tu ialah sama de. RM tak tulis pula Cikgu Suhaimi ni. RM49,870. Okey. RM49,870. Okey. Itu yang kita kena faham. Okey, sekarang soalan tanya, berapa perlu ditambah kepada? Maksudnya apa tu? Berapa perlu ditambah? Apa dia? Anu. Ya, berapa kan dia tanya kan? Berapa berapa Jadi benda tu apa? Anu lah. Tambah dengan siapa? Tambahkan dengan RM27,236.20 dan siapa lagi? RM4,083.75. Supaya menjadi, ini sama dengan ni, supaya menjadi ni. Supaya menjadi apa tu? RM49,870. Jadi ayat matematik ni cikgu kemaskan sikit lagi ruang kerja cikgu ni kecil sangat ni. Okey, cikgu nak bagi elok sikit lagi sikit. Okey, jap tambah, cikgu buat panjang sikit. Tadi okey, biar nampak elok. RM236.20 tambahkan dengan RM4,083.75 sama dengan RM49,870. Betul tak? Jadi macam gitulah rupa bentuk soalan ni. Berapa perlu ditambah? Ya, saya. Cikgu, saya ada Google Okey. Alright, Cikgu Azrai Ya. Okey, salam Cikgu Azrai Okey. Okey cakap Cikgu Azrai tak lama lagi boleh pergi mancing nanti cakap kat Cikgu Azrai. Okey. Terima kasih Salam Cikgu Azrai. Okey, sama-sama. Bye. Okey, baik. Okey, yang ada ni dah boleh nampak tak soalan dia? Boleh nampak tak? Okey. Jadi soalan 3B ni, mencari apa ni sebenarnya? Mencari anu. Okey, so operasi apa nak kena buat ni? Tolak. Tolak. Yang mana tolak mana? Yang besar tolak. Yang mana yang paling besar? Paling besar jawapan dia. Jawapan tu tolak dengan kawan-kawan dia. Jelas semua? Jelas. Jelas tak? Okey, jadi murid-murid, tadi cikgu bagi berapa soalan tadi? Yang latihan tadi ada berapa soalan tadi? 4. Yang tadi ada berapa soalan? 4. Cuba tengok skrin sekarang. Berapa soalan? Yang tadi berapa soalan cikgu bagi pada skrin? 4 soalan kan? 4 soalan betul? Jadi cikgu tambah lagi satu soalan, soalan 3B. Jadi berapa soalan sekarang murid-murid kena buat? 5. Berapa soalan kena buat? 5. 5 soalan. Okey, bagi murid yang baru masuk, jangan risau. Bagi murid yang tak dapat join, jangan risau. Petang sedikit nanti cikgu akan bagi link rakaman. Sila lihat daripada awal hingga ke akhirnya. Okey, untuk fahamkan apa yang kita belajar daripada awal dan sampai sekarang ni. Okey, tengok daripada awal. Okey, bagi yang baru masuk ataupun yang tak dapat join, petang sikit siap saja proses rakaman, cikgu akan bagi link. Okey, jelas tak semua apa yang kita belajar hari ni? Tajuk tambah wang? Jelas. Okey, boleh terus buat latihan dengan masa yang ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya cikgu. Oh, selamat Hari Raya. Dah masak belum daging korban?
Dah. Dah, masak apa? Ayam masak kari. Sedapnya. Okay, bye. Bye. Ayah, aku nak buat kerja lah. Nak buat kerja lah. Mari dengan aku. Five, four, three, one, five, two, five. Satu.